Tun M cabar Anwar adakan pilihan raya umum. Wan Hanafi saran KPM rombak subjek sejarah. Penyokong dari seberang kecewa Harimau Malaya tak boleh diharap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam Next Step 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dicabar oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk adakan pilihan raya umum. Dr. Mahathir berkata PRU itu adalah bagi membuktikan Datuk Seri Anwar mempunyai sokongan kuat rakyat. Dr. Mahathir membuat cabaran itu ketika pimpinan Datuk Seri Anwar kini didakwa menyalahgunakan kuasa dengan menyiasat pihak yang dilihat berupaya menggugat kepimpinannya. Beliau berkata rakyat mempunyai peluang untuk menukarkan beliau tetapi ia tidak berlaku kerana beliau telah menang 5 pilihan raya dengan majoriti 2/3. Katanya pada sidang media hari ini, beliau cabar Datuk Seri Anwar adakan satu pilihan raya jika beliau menyalahgunakan kedudukan. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor dikatakan bakal digugurkan daripada jawatan yang disandangnya. Ura-ura menyebut bahawa adun tokai Datuk Dr. Muhammad Hayati Othman bakal menggantikan pemimpin berkenaan. Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR Iswardi Morni mendedahkan kabar ketika langkah Dubai itu dicanang menerusi ciapan di laman X. Hayati juga merupakan bekas ahli parlimen Pendang antara 2004 hingga 2013. Sementara itu, Sanusi yang berasal dari Kampung Sungai Pau, Sik, buat pertama kali dilantik sebagai Menteri Besar Kedah ke-14 pada 17 Mei 2020. Setiausaha Veteran UMNO Mustafa Yaakob mendakwa kenyataan berbaur perkauman Tun Dr. Mahathir baru-baru ini adalah taktik bekas Perdana Menteri itu untuk mengalih perhatian terhadap siasatan dihadapi kroni serta anaknya ketika ini. Ketika Mahathir berbicara soal perpecahan orang Melayu, hakikatnya dialah yang memecah belahkan bangsa Melayu di negara ini. Katanya Mahathir sendiri bukannya Melayu asli kerana ahli beliau sendiri mempunyai kaitan susur galur dari India. Sabtu lalu Mahathir dilaporkan membuat andaian bangsa Melayu di negara ini akan hilang dalam masa 10 tahun akan datang jika keadaan tidak diubah. Beliau yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu berkata, dakwaan sedemikian dibuat kerana orang Melayu akan ditawan oleh bangsa lain tetapi tidak melibatkan peperangan. Bekas penyampai radio Suria FM, Taizo Zander yang tiba di Jeddah malam tadi meluahkan rasa kesyukuran bagi mengerjakan umrah selama 2 minggu. Pemilik nama sebenar Tuah Zulkarnain Idris berkata, walaupun hanya membuat persediaan dalam tempoh 5 hari sebelum berlepas ke Tanah Suci, segala urusannya dipermudahkan. Beliau akui telah mendapat pelawaan ini sekitar seminggu lalu, tetapi hanya 2 hari kemudian memberikan kata putus disebabkan perlu menguruskan beberapa perkara lain dahulu. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Haji Haris dan Haji J daripada J Ibrahim Al-Islam yang telah hubungi beliau dari Mekah pada minggu lalu untuk mengajaknya melaksanakan ibadah umrah. Menurut Taizo lagi, pemergian ke Tanah Suci ini adalah kali yang keempat dengan terakhir mengerjakan ibadah tersebut bersama ibunya, Hasnah Syari sekitar 11 tahun lalu. Pelakon senior disegani Wan Hanafi Su menyarankan Kementerian Pendidikan KPM merombak mata pelajaran sejarah di sekolah. Berikutan ada fakta dalam buku teks dikatakan kurang tepat. Wan Hanafi berkata sejarah negara ini perlu diamati berikutan banyak pengajaran yang mampu menguatkan jati diri anak bangsa. Beliau berpendapat pendidikan sejarah penting agar generasi muda tidak terus diajar dengan kisah ditulis golongan orientalis. Kata beliau, generasi akan datang perlu kenang sejarah dan perjuangan pahlawan dahulu, bukanlah untuk bernostalgia tetapi sebagai persiapan pada masa depan.
Wan Hanafi menerima tawaran studio Kembara Senja Murhad untuk terbabit dalam projek filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah yang sedang ditayangkan di Pawagam disebabkan sejarah yang diangkat bukan atas faktor naskah terbabit semata-mata. Malaysia terpaksa menelan perit kekalahan apabila tumpas 0-1 kepada Bahrain pada aksi kedua peringkat kumpulan Piala Asia 2023. Jaringan minit-minit akhir oleh Ali Madan pada masa kecederaan separuh masa kedua sudah cukup untuk membuatkan Harimau Malaya berputih mata dan terpaksa pulang awal dari kejohanan. Walaupun bermain dengan baik sambil mempunyai beberapa peluang untuk membolos pintu gol Bahrain, namun Harimau Malaya gagal untuk menyempurnakan kesemuanya. Kekalahan kepada Bahrain nyata diratapi oleh kesemua penyokong Malaysia, tetapi ada sekumpulan pendukung yang turut kecewa dengan keputusan tersebut. Rata-rata penyokong Indonesia meluahkan rasa kecewa dan menganggap Harimau Malaya sebagai pasukan tidak boleh diharap. Kerana bagi mereka, peluang bagi Indonesia untuk mara kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik adalah tipis. Polis Kemaman membatalkan sebanyak 186 saman melibatkan kesalahan trafik bagi pendidik orang ramai dan memberi peluang untuk tidak lagi mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, pembatalan saman itu dibuat menerusi program Majlis Ngotim dengan OCPD hala tuju masa depan dan kini ke arah Kemaman Aman Damai 2024 yang bertujuan mengeratkan hubungan bersama masyarakat. Kata beliau, terdapat beberapa kategori kesalahan trafik yang dibatalkan bagi memberi peluang kepada masyarakat belajar dari kesalahan yang dilakukan. Bagaimanapun, terdapat saman yang tidak boleh dibatalkan seperti memotong semasa lampu isyarat merah, tiada lesen memandu, status waran dan senarai hitam, status mahkamah, status perbicaraan, kemalangan, ops selamat, tiada nombor pendaftaran dan tiada insurans perlindungan kenderaan, katanya dalam program itu. Dalam pada itu, Hanyan berkata orang ramai diminta terus menyalurkan maklumat mengenai kegiatan jenayah yang berlaku di kawasan komuniti masing-masing bagi memastikan ia dapat dikekang. Sekian sahaja 7 terhangat Malaysia hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.